Okey, dengar suara saya tak? Baru dengar? Dengar. Ya. Slide tunjuk tu. Kemahiran proses sains. Ada nampak? Nampak. 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 Nampak? Kalau nampak okey, alhamdulillah. Okey, kita sorry gangguan teknikal tadi. Saya pakai headphone tapi rupanya saya bercakap daripada tadi awak tak sampai pun suaranya. Okey, so sekarang kita mulakan. Tahun 3 hari tu ada belajar kan? Ada. Kemahiran proses sains. Okey, awak dah belajar 6 yang asas iaitu memerhati, mengelas, apa lagi? Ingat tak? Memerhati, mengelas. Tak ingat dah tu? Mari kita ulang kaji. Buka. Okey, ni memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal. Apa ni baru masuk? Dan berkomunikasi. Darjah 3 dulu belajar sampai situ kan? Sekarang darjah 4 kita nak tambah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Nanti kita akan belajar mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Tapi sebelum tu, sebab saya tanya tadi semua macam tak boleh nak jawab lagi. Macam lupa betul lah apa tu KPS. Betul? Lupa kan? Lupa habis kan? Okey. Dalam tajuk kita ni, kemahiran saintifik, ada 2 pecahan dia iaitu satu kemahiran proses sains, satu lagi kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ni diperlukan untuk kita buat eksperimen. Okey, maksudnya macam mana kita ukur, macam mana kita kawal pemboleh ubah, itu dalam eksperimen. Lagi satu, kemahiran manipulatif ni macam kerja-kerja luar kita, macam kita bersihkan peralatan sains, lepas kita gunakan bika, kita basuh, kita lap meja, kita susun balik, itu kemahiran manipulatif. Okey, so sekarang saya nak terangkan balik, nak ulang kajilah balik sebab ramai sangat dah lupa benda ni. Okey, kita pergi ke sini. Cikgu dah lama tak pergi. Man? Memanglah cikgu dah lama tak pergi sekolah. Tak dengar? Yelah, tak dapat pergi sekolah, tak adalah belajar. Amboi, alasan. Tak apa, so ulang kaji balik. Ini memerhati ni paling asas. Memerhati kita menggunakan deria. Ada berapa deria? Ingat tak? Ni kita ada 5 deria. Okey? Pendengaran, sentuhan. Nampak tak PowerPoint yang saya tunjuk tu? Nampak. Nampak tak? Nampak. Tunjuk tu. Slideshow. Rasa, bau. Kau nampak tak? Nampak. 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 Okey, lepas tu kita sambung. Okey, berdasarkan buah ni. Ni buah apa ni? Buah apa ni? Tengok tak? Kelas, gambar yang sebenarnya ni buah apa? Buah apa? Tak? Nampak tak? Skrin saya tunjuk. Tak nampak? Nampak ke tak? Tak. Tak. Nampak ni. Sekejap.
Ni nampak. Nampak tak yang deria tadi tu? Dia. Nampak. Nampak cikgu. Buat apa? Durian. Kalau makan je. Salah saya. Durian. Okey, ini buah durian. So, deria apa yang boleh awak guna kat sini? Deria rasa. Lidah. Bau. Deria Bau sentuh. pandai? Deria Sentuh pandai, betul? Ni? Deria melihat. Menyentuh. Menyentuh. Durian berwarna hijau atau isi durian berwarna kuning. Itu pemerhatian menggunakan deria penglihatan. Okey. Kalau menggunakan deria bau, pemerhatian durian bau. Sedap. Deria dia indah lidah. Pemerhatiannya ialah isi durian rasa manis. Okey, kalau kita gunakan deria sentuhan, makanya pemerhatian kita apa? Apa pemerhatian kita? Tajam. Pandai. Kulit durian keras dan tajam. Bijak. Okey, so kat sini ni. Pemerhatian dia apa ni? Kalau macam ni deria boleh keras air ni. Deria melihat. Membau. Bukan semua benda kita boleh rasa Membau. Berbahaya, ada yang berisiko. Tapi kalau macam durian tu kita dah tahu ianya selamat untuk dimakan, kita boleh menggunakan deria rasa. Kalau ni gambar raja yang saya tunjuk ni, gambar sungai ni, kita tidak boleh menggunakan deria rasa, tetapi kita boleh menggunakan deria penglihatan. Okey. So Penglihatan dengan bau lah cikgu. Yes, bau pun boleh. Pandai siapa tu? Tak nampak muka je. Okey, ni sungai pun berbau. Okey. Yang kedua, kita nak ulang kaji. Tempat kita sebut ni ulang kaji. Tempat kita buat mengelas ni. Alamak. Tolong semua mutekan mic. Saya tak larang nak mutekan satu persatu. Tolong mic. Mute dulu. Saya dah mute cikgu. Okay. Alright. Okay. So sekarang KPX kedua ialah mengelas. Mengelas ni kita asingkan dia. Macam contoh 3 reka, 3 palma, okay. 4 melia, kita asingkan dia. Tapi mempunyai ciri yang sama, dikenal pasti. Macam contoh haiwan. Haiwan berkaki 2, haiwan berkaki 4. Itu kita buat pengelasan. Okey, seterusnya. Ini dah hebat dah ni, tak risau. Kan? Okey. Okey, yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Kita buat pemerhatian, kalau awak buat eksperimen, kadang-kadang cikgu ada suruh buat mengukur gunakan pembaris. Betul? Okey, so bila awak menggunakan pembaris, awak menggunakan jam randik, jam set masa, itu merupakan KPS mengukur menggunakan nombor. KPS ketiga. Okey. Sekarang, ni adalah contoh alat pengukur yang kita boleh gunakan. Saya bagi satu contoh. Okey, isi padu. Isi padu air, kan? Okey, kita boleh sukat menggunakan silinder penyukat ataupun bika, dan unit piawannya ialah liter ataupun mililiter. Kita tak boleh, dalam sains ni kita tak boleh alat sukatan tu kita kata okey satu jug, satu cawan. Tak boleh sebab cawan ni ada pelbagai saiz. Cawan contoh, cawan Danisha besar tapi cawan Ain Humairah kecil. Tak boleh lah. Dia tak tepat.
Sebab tu kita guna unit piawai yang mana satu dunia semua pakai unit yang sama. Okay. Okay, sekarang kita bergerak ke KPS keempat. Okay, membuat inference. Membuat inference ni membuat kesimpulan awal. Kesimpulan awal ni sama kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Okay, tapi kita membuat kesimpulan. Contohnya inference. Okay, saya bagi satu situasi seorang bayi menangis. Okay. Bila kita tengok bayi tu menangis, kita boleh buat satu atau dua atau tiga inference. Bayi itu menangis, jawapan ni ialah kerana bayi itu kelaparan. Boleh jadi jawapan lain kerana bayi itu sakit perut. Okay. Inference yang lain kerana bayi itu mahu tidur. Setiap apa yang situasi tu dia ada sebabnya. Mengapa berlaku macam tu. Contoh, saya bagi lagi contoh lain. Ampai baju. Kita ampai baju di luar, di ampaian rumah kan. Okey, hari yang panas, baju cepat kering. Mengapa? Berikan inference. Okay. Jawapannya, kerana cahaya matahari menyerap kelembapan air pada pakaian. Itulah sebab dia. Okey, jelas? Okay, kita sambung ke KPS. Ni saya dah hurai dah tadi. Okey, KPS kelima, meramal. Meramal tu ialah, lupa saya nak pesan. Sempat tak salin nota? Siapa ada buku nota? Siapa ada buku nota? Atau lupa nak pesan. Tarik. Lepas tu tulis tadi yang nanti saya akan share juga kejap lagi. Cuma saya tak naklah awak terlalu duduk menguap sebab saya nampak ni ada yang menguap ni. Okey, saya sambung. KPS kelima ialah meramal, membuat jangkaan awal atau ramalan sesuatu perkara tu, situasi tu. Okey, contoh kita buat pemanasan air. Ada bika, ada penunung bansen. Okey, selepas 14 minit, tengok jadual ni kan. Selepas 14 minit, suhu isi padu air ialah 40. Sorry, bukan ni. Okey, isi padu air kalau 40 ml memerlukan 14 minit untuk mendidih. Okey, kalau isi padu air ialah 50 ml, masa yang diambil untuk mendidih ialah 16 minit. Okey, kalau tengok jadual tu isi padu air 70 ml. Masa untuk air mendidih berapa? 20 minit. 20 minit. Betul, 20 minit. Okey, sekarang dia minta ramalkan masa air mendidih jika 90 ml air digunakan. Berapa jawapannya? Tambah je lah, kan dia jarak dia 2 kan. Yang terakhir 80 ml tu bila tambah dia punya minit dia ialah 22. Bila tambah 22 tambah 2, jawapannya 24 minit. Cara tulis dah cetak. Siapa yang dah cetak tu, yes, boleh tampal je terus. Okey. Kalian juga Saya sempat baca komen ada yang kata dia dah cetak. Tak apa, tampal dalam buku nota sains awak nombor 7 ya, buku kita yang depan ada garis, belakang kosong. Kalau buku nombor 6 itu biasanya untuk bahasa Melayu penulisan, sejarah. Tapi untuk saya sains buku nombor 7. Cikgu ni kena salin ke cikgu? Tak, saya nak awak salin jenis-jenis KPS. Yang ni tak payah salin. Yang ni kan banyak sangat pula orang nak salin. Jenis-jenis KPS je. Ada berapa tadi? 12 kan?
Tapi ni yang saya tengah terangkan ni sampai nombor 5. Sekarang baru masuk nombor 6. Salinlah, spacekan dulu belah atas, salin belah bawah. KPS ke-6 ialah berkomunikasi. Berkomunikasi ni ialah menerima, memilih, menyusun dan memberikan maklumat dan idea dalam bentuk tulisan. Okey, ataupun lisan secara bercakap. Kalau dalam bentuk gambar boleh jadi dalam jadual macam jadual tadi. Carta palang, graf, rajah dan model. Ni semua dah buat dah, darjah 3 dulu. Kalau ini kita ulang kaji je. Ni cara bina jadual. Dia bagi maklumat, dia minta kamu pindahkan dalam bentuk jadual. Ini ialah carta palang. Pun sama. Ini paksi yang baring ke bawah ni pemboleh ubah dimanipulasi. PDM saya akan ajar nanti sebelum nak mahir buat carta palang dan juga jadual ni, kamu kena mahir kenal pasti pemboleh ubah. Dah pernah belajar tak pasal pemboleh ubah? Ada? Ke ni kali pertama dengan penggunaan pemboleh ubah? Dah. Pernah ke tak? Pernah. Dalam darjah 4 ni kita akan belajar. Ada dalam buku teks ni. Siapa? Semua orang dah ada buku teks kan? Buku surat berapa? Okey, kalau cerita pasal pemboleh ubah, muka surat 12. 12, 13. Awak baca betul-betul. Dia punya cerita ni dia memang menerangkan betul-betul. Okay. Tapi kita masuk dulu yang KPS pemboleh ubah ni nanti kita akan belajar lagi. Tak apa, ini saya jalan dulu, laju dulu. Ini sebenarnya sampai nombor 1 sampai nombor 6 dulu-dulu darjah 3 dah belajar. Kita ulang kaji. Sekarang KPS ke-7 baru belajar untuk darjah 4. Okey. Yang ni kena fokus sebab ni kali pertama baru nak belajar kali pertama. Okey, menggunakan KPS ke-7 menggunakan perhubungan ruang dan masa. Maksudnya memerihalkan perubahan parameter. Parameter tu apa? Tahu tak parameter tu apa? Tak. Parameter ni sebenarnya dia adalah sifat kepada pemboleh ubah bergerak balas tu. Apa yang kita perhatikan. Contoh dalam buku teks sahabat ni muka surat 6. Kita akan belajar kita tengah mengupas di pasal ni. Surat 6. Tengok. Perubahan parameter kan. Ikut arah untuk saiz. Yang ni dia bagi gambar aiskrim. Okay. Aiskrim ni kan daripada dia dalam bentuk pepejal. Jadi kita lepas 10 minit dia akan cair. Selepas 20 minit dia lebih banyak menjadi cair. Pepejal hanya sedikit sebab dia telah menerima haba. Bila objek telah menerima haba, dia akan cair. Okay. Okey. Kalau awak tengok buku teks kan. Eksperimen sebenarnya abang-abang darjah 6 pun buat. Siapa mak dia ada buat kuih? Ada buat roti. Tengok saya ni. Dia punya eksperimen. Tengok. Buku surat berapa? Buku surat 7. Dia buat dough. Kalau
cara dia masukkan tepung, masukkan gula, nenek. Biasa. Tapi pada minit pertama lepas dah siap gaul, dia punya sebatan dia tak tinggi. Tengok kan? Cikgu kenapa dia tanda? Tanda. Bagus soalan Haziq. Yang tanda warna biru tu, waktu tu dia awal penyiasatan, awal eksperimen. Tetapi selepas dah dibiarkan 30 minit, dough tadi tu dia mengembang. Mengembang. Mengembang kerana mikroorganisma bernafas. Okey. Cuma dekat eksperimen ni dia nak tunjuk perubahan masa menyebabkan perubahan saiz dough. Okey. Okey. Tapi hari ni kita tak buat eksperimen ni. Kita tak buat eksperimen ni. Nak ajak awak buat eksperimen ni. Yang mana cikgu? Yang ni. Muka surat 4. Muka surat 4. Payung terjun. Okay, saya tunjukkan cara. Nanti apa buat baru? Dah. Okay. Ini cara dia. Saya tunjukkan kat awak guna plastik je. Ni. Ini plastik sampah yang kat rumah tu. Awak ambil gunting. Awak gunting dia dalam bentuk segi empat. Macam ni. Tak kisah lah dia nama apa. Tak kisah dia nama apa. Empat. Tak sama. Okay, lepas tu awak perlukan benang. Okay. Benang. Kan? Putih ke merah ke hitam? Tak kisah ke warna apa? Tak kisah warna apa. Tak jadi masalah. Okay. Kita nak buat tali dia. Sambil tu awak rujuk buku teks tu. Muka surat 4 Dia suruh buat panjang tali ni 30 cm. Awak ukur lah. Membaris. Okay ni. Ambil pembaris ni 30 cm. Ni. Ambil pembaris ukur macam ni. Okay. Potong satu. Okay. Sekarang dah dapat satu benang kan? Kita perlukan 4. Okay. Ukur dia balik. Tak boleh pergi sekolah kan? Kau tak dah buat eksperimen kat sekolah dah. Dah main parent shoot dah kat sekolah. Ini kita dapat 4. Lepas tu kita akan ikatkan setiap penjuru Ni ambil satu benang ni. Ikat di setiap penjuru parachute awak ni. Agak-agaknya kan kita nak buat eksperimen tentang apa ni?
Payung terjun. Ya, payung terjun kita nak siasat tentang apa? Apa masalah dia? Setiap eksperimen ni dia ada masalah dia. Apa agak-agaknya? Kita nak siasat tentang apa? Tahu tak? Dah tengok belum buku teks Putra 4? Dah. Bila dah baca tu rasa dia nak siasat pasal apa? Ini kan Orang nak tengok payung terjun mana lagi tak payah cepat. susah-susah. Semua ada dekat dalam dapur kat rumah tu. Benang pun mak mesti ada punya. Pinjam sikit je. Minta izin dekat mak Jangan terus ambil je, tak baik. Cakap elok-elok. Kalau mak tengah sibuk kerja, tunggu dulu. Tunggu mak siap kerja dulu baru dapat benang. Sampai susah dia bakal mak. Kalau mak rotan, kita tak tahu. Okay, so ni. Dah ada dah. 4 penjuru ni semua dah ada benang. Lepas tu cikgu pukul rapat 4 ni. Cikgu tarik ujung ni. Sini. Okay, sini. Nanti sini. Okay. Okay. Empat penjuru ni. Ikat. Okay, nampak ni? Cikgu ikat ujung dia ni. Bukanlah ni. Okay, so dah nampak dah? Payung terjun cikgu. Kan? Kan? Okay, ini tadi kalau awak perasan dalam buku teks tu dia cakap satu ada letak pemberat, satu tak ada letak pemberat. Sebab tu saya tanya tadi, apa sebenarnya penyiasatan dia? Apa je nak check? Apa je nak kaji? Sebenarnya dia nak Orang nak kaji laju. Kalau yang ni macam ni kan, nak jatuh ke lantai awak kena kira set masa. Kira guna jam. Sekarang ramai orang ada telefon kan, kalau tak ada jam pun boleh guna ni. Jam randik kat dinding. Jadi kan ni kalau macam ni, dia lepas dia tempat yang sama ni. Sini, turunkan ke bawah. Berapa masa? Nak tak? Itu yang pertama. Yang kali kedua cikgu letak pemberat. Tak kisahlah mainan adik awak yang mana. Pinjam je satu. Okay. Awak bandingkan dengan yang tadi. Ni tempat yang sama tempatkan. Mana yang cikgu? Yang letak mainan. Yang ada? Mainan. Yang ada berat. Sebab dia paling berat. Bila saya tanya, Sebab tu dia laju. apa pemerhatian? Awak dah nampak kan tadi? Payung terjun yang mempunyai pemberat lebih cepat mendarat di tanah. Kan? Kita tanya inference. Inference tu apa tadi saya terangkan? Ingat? Apa? Dia minta apa sebenarnya inference? Kalau betul, tak apa. Inference tu apa? Dia minta sebab. Betul. Sebab kenapa payung berat cepat turun? Kenapa? Jawapannya payung terjun mempunyai pemberat berbanding
Homework hari ni, awak ada buku ni kan? Ada. Ada kan? Ada. Okey. Selain tadi tu, saya patah balik nak suruh awak salin ni. Hari ni belajar salin ni dulu. Ni yang paling pompel ni. Saya bagi masa. Salin sekarang. Cikgu misal apa? Salin nombor 1 sampai nombor 12 tu. Nampak tak? Kemahiran proses sains. Masa berapa? Dalam buku nota sains tu. Nampak tak yang warna purple tu? Saya tunjuk. Kan saya tengah tayangkan slide nombor KPS 1 sampai 12. Ada nampak? Nampak. Silakan salin sekarang dalam buku nota. Salin dulu, saya tunggu. Cikgu, salin semua ke? Ya. Cikgu nak bawa kat mana? Bawa kat mana? Surat berapa? Ni buku awak kan? Nek nak baris. Buatlah dekat tempat yang bergaris. Tulis hari, tulis tarikh. Tajuk kemahiran proses sains. Surat berapa? Buatlah jadual dia. Bukan, yang tu nanti. Ni salin nota ni dulu. Buat satu persatu. Yang tu buat nanti offline. Cikgu semua dalam buku satu Macam mana Zik? Apa? Tulis semua dalam buku surat buku nombor satu pula. Tulis semua dalam buku aktiviti surat satu Tak, ni. Ni buku ni. Ada kan beli. Tulislah tu. Tak apa, salin dia, cikgu tunggu. Siapa yang tak sempat salin nanti cikgu share dalam WhatsApp. Tapi cuba buat dulu. Sama dengan homework darjah 2 tau. Darjah 2 pun kena buat benda ni. Cikgu kena langkau ke? Ha? Kena langkau ke? Langkah baru kemas. Yang mana? Apa? Pandai dia. Habis nak cari yang mana? Tak betul. Macam mana tu ni? Itu main tu yang dia baca. Betul cikgu? Ya. Ya, saya nak tanya muka surat nombor berapa ni nak kena salin? Danish tak berapa faham ni.
Dengar tak? Assalamualaikum. Salam. Ya, saya nak tanya muka surat nombor berapa ni nak kena salin ni? Okey, untuk yang latihan ni saya tengah tunjukkan slide PowerPoint. Ada nampak tak skrin warna purple? Tak ada pun. Eh. Haziq nampak tak Haziq? Nampak? Saya tengah share slide Nampak tu. cikgu? Diorang tengah salin. Salin yang mana tu? Sebab dekat dia punya dia pula. Ya, kalau tak nampak tak apa. Nanti saya share dalam grup WhatsApp. Saya screenshot, saya salin, saya bagi. Dia ada bagi slide kan? Saya ada bagi slide. Memang saya, yang ni dia orang tengah diam sebab tengah salin ni. Bukan dia salin melalui ibu kita kan? Macam mana? Bukan dia salin melalui ibu kita. Melalui apa? Maksud saya dia bukan dia salin melalui ibu kita kan? Tak ada, yang buku teks tu panjang sangat. Saya dah ringkaskan dah. Patutlah dia tak tahu apa sekali sebab saya tengok kat sini dia slide pun. Dia tak nampak slide pun? Tak ada. Dia tengok dah memang tak apalah, nanti saya share juga slide ni. Ada satu je slide. Memang ada 12 senarai KPS daripada 1 sampai 12. Saya dah ringkaskan, maksudnya dia tak payah salin banyak-banyak. Okey. Itulah nanti kita share. Okey. Sama-sama. Okey, yang lain tak apa, salin je dulu. Saya boleh tunggu. Denisha dah siap dah? Denis dah siap ke? So kalau macam tu, nanti saya share balik dekat dalam grup kelas. Dan homework untuk hari ni tambahan, kita menggunakan buku ni. Ramai ada kan? Saya harap semua ada. Boleh buka muka surat 2, jawab muka surat 2. Muka surat 3. Itu saja dulu. Yang lain-lain 2 dengan 3 yang cikgu. 2 dan 3 dulu. Ke boleh tambah lagi sampai muka surat 4. Saya sampai 4 lah sebab soalannya yang muka surat 2 ni senang. Dia suruh mengelas dia. So homework awak untuk minggu ni, nanti suri-suri masa. Muka surat 2, 3, 4 Okay, kalau macam tu saya, ada soalan apa-apa tak nak tanya kat saya? Ada. Setakat ni dia kan, kalau siapa macam dia tak faham balik, dia lupa balik apa yang saya terangkan tadi, awak buka balik buku buku awak ni kan, sini pun ada nota. Nampak? Cuma nota ni dia lebih dia panjang lah. Nota yang saya suruh awak salin tu sikit je kan. Saya tak nak
Tak naklah awak terbeban banyak sangat sebab kat rumah kan. Okey. Betul ni, tak ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya boleh bye-bye dulu. Kita jumpa minggu depan. Tak ada? Alright, okay. Ada nanti jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa solat. Cakap ibu ayah. Okay? Alright, okay. Bye.